السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 195. Muka surat 195. Kita masih berada di dalam tafsir Suratul Qasas Makkiyah. Surah Al-Qasas ataupun maksudnya kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang diturunkan di Makkah. Muka surat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Dia sambung di situ. Kita dah baca bulan lepas cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia dilahirkan pada tahun yang budak-budak kecil laki-laki dibunuh. Sepupu dia Nabi Harun. Nabi Harun lahir setahun sebelum dia. Tahun tu tak kena bunuh budak lelaki-lelaki. Tahun yang berikut tu budak lelaki-lelaki akan dibunuh oleh Firaun atas perintah Firaun. Nabi Musa lahir pada tahun tu. Maka Allah perintahkan kepada mak Nabi Musa ni minta supaya diperanyut Nabi Musa ni di dalam sungai Nil. Dan Allah janji kepada mak Nabi Musa, wala takhafi wala tahzani wala tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Tuhan janji dekat mak Nabi Musa ni, jangan takut, jangan rasa duka cita. Anak hang yang aku suruh hanyutkan dalam sungai Nil ni, aku akan pastikan dia balik dekat hang balik. Tuhan janji dekat mak Nabi Musa macam tu. Maka mak Nabi Musa pun pegang kepada janji Allah ni. Dia cekalkan juga hati dia, dia tabahkan juga hati dia. Dia pergi peranyut budak ni dalam sungai ni. Sambung ayat ni, dia kata apa? Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Dan jadilah hati mak Nabi Musa itu kosong daripada ingat lain daripada anaknya. Ketika ketahui jatuh pada tangan Firaun seterusnya. Bila dah peranyut dah Nabi Musa ni kecil duduk dalam kotak kayu ni, hanyut, pum kata dapat dekat Firaun dan orang-orang dia. Ambil, kebetulan kita baca pada bulan lepas, kebetulan Firaun memang duk tunggu di situ. Orang-orang dia duk tunggu di situ. Pasal dah dimaklumkan oleh seorang ahli nujum, kata akan jumpa satu budak hanyut. Ambil air liuk budak tu, sapu ke badan anak Firaun yang kena penyakit kulit tak mau baik. Maka dia pun memang tunggu macam yang dikatakan tu jadi sungguh. Main satu kotak hanyut, tarik main ada budak. Firaun kata jangan buang masa, aku nak tengok apa yang ahli nujum aku kata betul tak betul. Ambil ayat liuk Musa, Nabi Musa yang kecil ni, sapu ke tubuh anak perempuan dia yang sakit kulit ni. Kehendak Allah Subhanahu wa taala macam putih taubat. Lega anak Firaun yang kena penyakit kulit ni. Bila tengok saja Nabi Musa yang dihanyutkan ni jatuh ke tangan Firaun, kak Nabi Musa yang tengok ni lari balik habaq dekat mak dia. Balik habaq dekat mak Nabi Musa. Dia kata kita nak bagi dia lepas daripada Firaun. Mak dia kata yang ambil Musa daripada dalam sungai itu ialah orang-orang Firaun. Inilah yang jadi ni, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Maka jadilah hati mak Nabi Musa tu kosong daripada ingat lain daripada anaknya. Otak tak ingat lain dah. Duk ingat Musa aja, duk ingat anak dia aja. Dia baru sakit melahirkan anak tadi, pipi peranyut nak lepas daripada Firaun, jatuh ke tangan Firaun. Habis hancur luluh hati dia ketika ketahui jatuh anak dia pada tangan Firaun seterusnya itu. Firman Allah, in kadat
la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Bahwasanya mak Nabi Musa hampir-hampir bahawa menzahir dengannya, yakni dengan Musa itu anaknya, mak dia dah tak boleh. Bila tengok Nabi Musa jatuh ke tangan orang Firaun, dia dah tak boleh tahan dah. Hampir-hampir dia nak pi kepada orang Firaun ni, nak habaq kata ni anak saya. Kalau nak bunuh dia, bunuh dengan saya sekali. Dia hampir-hampir nak pi buat macam tu. Tak boleh tahan dah. Dia duk ingat anak dia mati lah. Anak dia jatuh ke tangan Firaun, orang akan bunuh anak dia. Dia nak celapak pi. Dia nak pi depan Firaun, dia nak mengaku kata yang ni anak saya. Jangan bunuh dia, ganti saya kalau nak bunuh. Kalau nak bunuh juga, bunuh dengan saya sekali. Hampir-hampir mak Nabi Musa ni nak buat macam tu. Jika tiada kami tambat atas hatinya, tiada beri keluar rahsia itu, supaya jadi daripada jumlah orang yang beriman, yakni orang yang membenar dengan janji Allah dengan kembali anaknya kepada itu dia. Tuhan sebut dalam ayat tadi apa? Dia kata laula rabatna ala qalbiha. Kalau tidak kerana kami tambat, kami ikat hati dia bagi jadi kuat, bagi jadi tabah, habis. Tentu dah dia pergi depan Firaun, dia dibuat kalut lagu tu, habis, rosak semua. Program yang Tuhan atur nanti nak jadi rosak. Tapi tak mungkin benda yang Tuhan atur boleh rosak. Tapi Tuhan cerita, kalau dibiak kepada mak Nabi Musa ni, dia nanti dibuat rosak habis semua. Tapi kami tambat hati dia, kami ikat hati dia, dia jadi cekal, dia jadi tabah. Dia dengar anak dia jatuh ke tangan Firaun, hati dia hancur luluh, tetapi dia masih lagi percaya kepada janji Allah. Pasal Allah kata apa? Jangan takut dengan duka cita. Kami akan bagi balik anak hang dekat hang esok ni. Dia pegang janji Allah tu. Wa qalat li ukhtihi qussihi. Dan kata ia, yakni mak Nabi Musa kepada saudara Musa, kepada kak Nabi Musa yang ikut tengok nampak orang peranjut ni, ikut olehmu, dia kata. Cari bekasnya sehingga dapat khabaran, duduk di mana-mana Musa itu. Mak dia kata, hang patah balik pergi sana. Pergi tengok ni, betul-betul Musa ni jatuh ke tangan siapa. Apa dia nak buat dekat dia? Kalau dia lepas, tinggal dia tak mana-mana, hang ambil dia, awak balik mai kat aku. Mak dah bagi arahan macam tu dekat anak perempuan dia ni. Hang pergi, ambil adik hang bawa balik mai kat aku, dia kata. Nama saudara Musa itu ialah Maryam. Dan kata Qil, nama dia Kalsum. Ini ada pendapat mengatakan kak Nabi Musa ni, ada kata nama Maryam, ada kata nama dia Kalsum. Sabda Nabi SAW bagi Khadijah yang kata nama Kalsum tu pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi pernah bersabda kepada Khadijah isteri dia. Nabi kata, adakah engkau tahu wahai Khadijah, Allah kahwin akan daku serta engkau di dalam syurga bersama dengan Maryam bin Imran dan bersama dengan Kalsum ukhtu Musa. Ada hadis pula Nabi kata lagu tu. Nabi kata dekat Khadijah ni, Khadijah, sebenarnya Allah dah lama dah kahwin dengan kita ni. Dan di dalam syurga mana? Syurga yang di tempat tu juga Allah letakkan Maryam binti Imran, mak Nabi Isa. Dalam syurga yang ada Kalsum, kakak kepada Nabi Musa, dan Asiyah, yakni isteri Firaun. 3 orang ni ada hadis sebut, mereka ni wanita istimewa di dalam Islam. Nabi pernah sebut macam tu dekat Khadijah. Maka kata Khadijah, wa birrafa wal banin, dengan kesukaan. Maka pergilah Maryam ikut ambil khabaran Musa. Maryam kak Nabi Musa ni pun bila mak dia suruh pergi ikut kutip apa-apa maklumat yang ada tentang Nabi Musa, dia pun terus lari pergi tengok balik mana orang nak bawa pergi adik dia. Fa basarat bihi an junubin, maka kelihatan ia dengannya, yakni dengan Musa itu daripada jauh. Dia piduk daripada jauh, duk tinjau tengok apa orang nak buat dengan Musa adik dia ni. Dia duk tinjau tengok daripada jauh. Kotak kayu depa ambil awak naik, lepas tu nampak depa duk ambil ayat liok dia, nampak depa duk lumuk pi ke badan anak Firaun, dia duk tengok semua. Dia tengok kemudian yang ke mana depa nak bawa pi adik dia Musa ni, nampak depa bawa masuk dalam istana, dia duk tengok daripada jauh. Duduk pada Firaun, dia duk tengok tak berenggang Firaun daripada budak ni, dia duk tengok daripada jauh. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka yakni Firaun dan orang-orang dia tak ketahui Maryam ini saudaranya duduk dan sedang mencari. Depa tak tahu kata ni perempuan ada main tinjau tengok ni siapa-siapa, depa tak tahu. Kalau depa tahu kata yang ni kak kepada budak ni, habis. Firaun dan orang-orang dia tak tahu. Wa harramna alaihi almaradi'
Wa haramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Dan kami haram atasnya, yakni ke atas Nabi Musa, menyusu pada segala perempuan daripada dahulu kembalinya pada ibu. Itu dia. Tuhan nak pelihara orang hak satu hari esok nak jadi Nabi. Musa ni kecil lagi, baru beranak aja tadi ni, peranyuk dalam sungai, kecil lagi. Walaupun dia kecil, tetapi Tuhan tahu dah, dia ni akan jadi Nabi satu hari esok ni. Tuhan pelihara dah daripada awal. Bila Fir'aun ambil Musa ni, buat balik ke istana dia, mai siapa pun, jolok mai susu nak bagi dia minum, dia tak mahu. Panggil segala perempuan-perempuan yang ada susu badan ni, mai dukung Musa ni, bagi suruh minum, tak mahu. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran, wa haramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Allah haramkan Nabi Musa daripada minum susu siapa pun sebelum dia diberi balik kepada mak dia. Tuhan jaga dia, tak mau minum susu orang yang sembarangan. Yang dibawa hadir mereka itu oleh Fir'aun bagi menyusu Musa tu. Wak mai ni segala perempuan-perempuan yang ada susu badan ni. Wak mai seorang dia tak mau, wak mai seorang dia tak mau, wak mai seorang. Berapa orang mai pun dia tolak semua. Dia tak mau. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala benda jadi macam tu. Yakni kami tegah akan dia, yakni akan Musa, daripada terima menyusu lain daripada mak dia. Tuhan pelihara. Tapi macam tu sekali Tuhan pelihara orang nak jadi Nabi. Itu tuan-tuan, bukan kata mudah-mudah. Bukan kata mudah-mudah. Orang nak jadi Nabi, orang nak jadi apa ni Allah pelihara. Maka Allah pelihara Nabi Musa. Dia tak makan, dia tak minum susu orang lain daripada mak dia. Maka tak kala lihat Maryam akan Musa tak mau minum susu itu, dan gaduh mereka itu, orang-orang Fir'aun ni kalang kabut habis awak pelik sangat budak ni sampai tak mau minum susu siapa pun ni. Yang Maryam kak Nabi Musa ni pun duk tinjau tengok, dia kata mati dah adik aku ni, mati kerana tak minum. Susah hati dia. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Maka kata dia, adakah aku hendak bawa tunjuk kamu atas ahli rumah, pelihara akan dia bagi kamu dengan menyusu dan lainnya. Dia dah tak boleh tahan, dia langkah masuk di dalam istana. Kakak Nabi Musa ni dia dah tak boleh tahan dah. Dia bila tengok macam tu adik dia tak mau minum, sekejap lagi mati lapar tak minum, dia langkah masuk. Bila dia langkah masuk, dia kata apa? Dia kata ni, aku nak bagi cadangan dekat hangpa. Aku boleh tunjuk siapa. Aku boleh tunjuk dekat hangpa satu orang yang kalau dia mai bagi susu kat budak ni tentu mau minum. Dia pergi tanya depan ni macam tu. Hampa mau tak? Dia kata aku nak tunjuk dekat hampa satu perempuan yang boleh bagi susu ke budak ni, bahkan perempuan tu boleh pelihara budak ni. Hampa mau tak kalau aku tunjuk orang tu? Wa hum lahu nasihun. Dan mereka itu baginya, yakni bagi Maryam itu nasihat sekalian. Maka dikata kepada Maryam, kak Nabi Musa ni, engkau kenal ke ahli budak ni? Daripada mula orang putih kata curious, dah mula dah suspicious, dah rasa suspect satu macam ni, apa dia ni? Siapa dia ni? Kata langkah masuk mai cakap pandai ni, abang kata aku boleh tunjuk orang yang kalau bagi susu budak ni mau minum semua. Depa terus tembak satu soalan dekat dia. Depa kata, dia kata engkau kenal ahli budak ni? Depa kata, hang siapa? Hang kenal ke keluarga budak ni? Depa duk tanya dia macam tu. Maka jawab Maryam, tiada. Dia pun teringat balik, ni nampak nak pecah rahsia. Dia kata, dah, saya tak kenal. Dia kata. Maka dikata, siapa perempuan itu? Orang tanya ni, siapa ni? Dia, siapa perempuan yang hang maksudkan kata boleh bagi susu dekat budak ni? Siapa dia? Dia tanya. Tak sah hang kata hang boleh tunjuk satu perempuan yang boleh bagi susu dan budak ni tentu mau minum. Hang tahu tak siapa dia perempuan tu? Siapa perempuan yang dimaksudkan tu? Maka kata Maryam, manusia. Dia kata orang. Dia kata. Kan? Dia pun janganlah dia pergi buat ramai. Orang Pulau Pinang kata buat ramai. Tak tahu kepala ekor nak pergi buat cakap. Itu kata buat ramai. Jangan dia pergi buat ramai. Tak pergi jadi lagu hak bulan lepas kena balon tu. Tukang kayu tu. Takkan tak lupa lah. Tukang kayu bulan lepas. Bila mak Nabi Musa hantar kak dia suruh pergi cari tukang kayu buat peti nak peranyuk Nabi Musa. Pergi tanya dia duk korek. Tanya ni hang buat peti ni nak buat apa? Abang pula dia ni kata nak buh budak kecil. Pergi buka rahsia pula. Nak buh budak kecil. Budak jantan. Dia kata. Takut sekali bolehkah Fir'aun dia bunuh nanya tu kami dia ingat nak buh nak peranyuk dalam sungai.
Dia ni dengar-dengar cantik, dia kata. Cantik. Kalau dia pergi report dekat Firaun, sekali lagi dia dapat upah. Lambat kak Nabi Musa pusing nak balik, dia cungit pergi dah istana Firaun. Sampai nak abang tak boleh abang. Bulan lepas kita baca. Pergi nak abang tak boleh. Kena balon atas belakang. Balik mai dah rumah ni, balik mai dah rumah bercakap boleh. Bila bercakap boleh, tadi aku nak cakap dia. Cungit pergi pula. Nak cakap tak boleh pula. Balon sekali lagi, balik tak pergi lah. Dia kata apa? Dia kata, balik kali tu, balik tak boleh cakap terus lah. Dia ingat dalam hati dia kata apa? Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi aku boleh bercakap balik, aku tak repot dah pasal budak ni. Dia kata, budak ni mesti ada apa-apa luar biasa dekat dia. Aku tak repot dah pasal budak ni, dan aku tunggu dia besar, esok aku nak ikut dia. Tentu ini satu budak istimewa. Ini cerita bulan lepas punya. Ni kak Nabi Musa pula, bila pergi duk habang kata aku boleh tunjuk kat hampa satu perempuan yang boleh bagi susu kat budak ni tentu mau. Depa kata, hang siapa? Ni hang nak habang ni, siapa dia perempuan tu? Hang kenal ke siapa dia perempuan tu? Maka kata kak dia, manusia. Dia kata, orang. Dia kata, aku pun tak kenal saja, aku cakap lah. Dan dikata lagi kepada dia, adakah anak? Dia bertanya dia lagi. Dia kata, perempuan yang hang kata kalau awak mai, budak ni nanti minum susu dia, perempuan tu ada anak ke? Maksudnya ada anak kecil ke perempuan tu? Maka dia boleh menyusukan dekat orang? Maka jawab dia, na'am. Dia kata, ada. Perempuan tu ada anak kecil. Dia kata, siapa dia? Harun diperanak setahun dahulu, iaitu tahun yang tiada dibunuh kanak-kanak. Dia ingat dalam kepala dia. Dia abang kata, perempuan ni dia dah ada anak dah. Jadi kalau nak pergi menyusu kat dia, bolehlah dia ada susu badan lah pasal dia ada anak. Kalau dia bertanya lagi, anak dia siapa, dia nak tunjuk Nabi Harun lah. Padahal Harun tu sepupu Nabi Musa, anak orang lain. Dia kata, kalau nampak kalang kabut, aku tunjuk Harun. Aku abang kata, ni budak ni anak perempuan. Padahal perempuan tu mak Nabi Musa. Itu cerita ni. Kita nampak lagi cerita ini. Maka dikata, bawa datang oleh Muhammad, lega. Habis. Mereka pun tak soal banyak lah. Mereka kata apa? Okey, kalau macam tu, awak main perempuan tu. Lega. Lagi duk main soalan, lagi tolong jawab penat. Apa lagi nak kena jawab, nak mohon ni? Tengok-tengok mereka habis tu. Mereka kata, okey, kalau macam tu, bawa datang olehmu. Maka balik Maryam berkhabar pada mak dia. Dia pun cunggik balik, bubak-bubak lari sampai di rumah. Dia bagi tahu kat mak dia, mak, dia kata, cantik mak jom ikut saya pergi istana Firaun. Kata, jom mak ikut saya pergi istana Firaun. Dan bawa datang dengannya pada rumah Firaun itu. Dia bawa mak Nabi Musa ni pergi ke istana Firaun. Maka tak kala dapat Musa, dia tuan-tuan, bukan Pusa tu. Dibaca maka tak kala dapat pusi pula nanya. Kan? Maka tak kala dapat Musa tu, mim tu. Maka tak kala dapat Musa, bau ibunya, terima susunya hingga puas. Mai mak dia ambil dukung tu, dukung dia dah. Kawan tak minum susu berapa hari dah. Dia faham tu tak kira. Sampai puas dia. Maka tahan Firaun. Firaun ni bukan orang bodoh. Dia duk ada tentu. Bila dia tengok, dia kata, ni nampak drama ni lain macam. Dia kata, nampak pelik ni, dia kata ni. Berapa ramai aku panggil mai tadi, suruh bagi susu sampai seorang pun, sampai tak minum seteguk pun, semua reject ni. Mai perempuan ni tak tunggu dah, terus baham minum sampai kenyang ni. Firaun tak puas hati. Apa jadi? Dia kata, maka tahan Firaun. Habis-habis menyusu, Firaun kata, nanti saya dulu, amai sini saya. Dia kata, kata ibunya, maksudnya dia terus tuduh, hang mak budak ni kah? Ni yang kata Firaun ni, kalau tak cerdik, tak jadilah raja masa tu. Raja tak mungkin bodoh. Cerdik tu ada. Dia kata apa? Kata ibunya, maksudnya dia tuduh terus, hang mak budak ni kah? Dia buat cara gempar. Hang cakap betul-betul, dia kata, hang mak budak ni kah? Tanya macam tu. Maka kata Yohanes ni mak Nabi Musa, hamba perempuan yang harum susu, harum bau. Mana-mana budak-budak terima semua. Nasib baiklah cerdik. Dia jawab dia betul. Dia kata, saya bukan mak budak ni. Cuma saya ni tak tahulah Tuhan bagi kat saya. Dia kata, budak mana pun, kalau buat main susu saya ni kira okey. Dia jawab lagu tu. Kan? Maka budak mana pun boleh terima kesemuanya. Maka izin Firaun bagi menyusunya dengan duduk di rumahnya. Firaun pun kata, okey, kalau macam tu, hang boleh terus menyusu budak ni. Lega lagi sekali.
Ujung tak tanya banyak lah dia kata. Okey, kalau macam tu hang boleh terus menyusu budak ni. Dengan syarat apa? Duduk di rumah aku ni. Kata. Nak suruh duduk istana Firaun pula. Maka kata ia, yang ni kata mak Nabi Musa, tiada boleh hamba tinggal di rumah ini. Dia kata kalau nak suruh saya duduk di istana ni, nak bagi susu kat budak ni tak boleh lah. Ayam itik saya, ayam biru, ayam Belanda semua dah ada banyak. Ada rumah siapa nak jaga. Dia kata, cerita nak suruh duduk sini ni susah lah. Saya tak boleh lah buat, saya orang kampung. Nak beli motor, getah pula mahal lah ni. Kan? Saya tengok macam berita kemarin dulu. Kan? Televisyen pergi interview orang belah baling lah. Di interview, kita tanya satu sahabat kita, orang tua lah. Kita tanya, macam mana pakcik ni dengar harga getah duk naik lah ni? Dia kata, Alhamdulillah lah. Dulu kalau nak cari RM30 dalam paket pun tak ada. Dia kata, lah takat-takat tengah ada, tu ada. Ni, baru kemarin dalam TV ke baru saya kata kemas, puak-puak balin lah ni. Kemas. Kan? Dia jawab lagu tu. Dulu takat nak cari RM30 dalam paket pun tak ada. Dia kata, 30 pun tak ada. Lah takat-takat tengah doa tu ada. Senyum aja. Kan? Tu dia tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala ni dia boleh bagi rezeki ni benda min ghairi la yahtasib. Sumbar tak sangka dia boleh bagi. Tak sangka hari tu ni bukan takat apa nama semak kebun getah tak pi tebas. Pisau-pisau motong pun lepak pi ke mana tu dah. Naik harga ni depa kata motong sehari 3 kali. Nak keluar pergi kerja pagi, motong dulu. Tak lagi, motong lagi. Malam tengah halau waktu selek pergi motong lagi. 3 kali. Pokok tu jenuh lah ni. Pasal apa? Pasal boleh duit. Tuan-tuan nampak tak? Ini cerita lah. Ya. Baik, jadi mak Nabi Musa dia kata apa? Tak boleh. Dia kata kalau nak suruh duduk sini, saya tak boleh. Jika suka, dia kata kalau hampa mau, dia kata hamba bawa di rumah. Kalau hampa nak suruh juga aku menyusu budak ni, aku nak balik budak ni rumah aku. Kalau hampa mau, lebih tu cara dia. Kalau nak suruh aku duduk sini, aku tak boleh duduk. Betul apa? Nak balik motor. Dia kata, pasti aku nak kena balik di rumah ni, tak ada siapa nak tengok. Dan jika tiada suka, dia kata, hamba tiada hajat. Mak dia sudah demand. Mak Nabi Musa sudah tarik harga, so demand. Dia kata apa? Kalau mau saya menyusu budak ni, saya balik budak ni di rumah. Kalau tidak pun, saya tak mau. Hamba cari orang lain bagi menyusu dia. Mak dia sudah kata macam tu. Maka reda Firaun. Firaun kata okeylah. Okeylah. 3 kali dia okey. Firaun kata okeylah. Tak apa balik. Maka bawa balik ke rumahnya. Lega. Akhirnya apa? Hak Tuhan janji tadi. Hak ayat tadi kita baca, hak Tuhan kata tak usahlah takut, tak usah duka cita. Anak hang yang aku suruh peranyut ni, aku pasti akan balikkan dia ke rumah hang. Hak Tuhan kata tu jadi. Rupanya Tuhan ni kalau janji la yukhliful mi'ad. Tuhan dia tak pernah mukir janji. Terang-terang dia tunjuk dia tak pernah mukir janji. Akhirnya apa? Balik Nabi Musa ke rumah mak dia. Dan tiada seorang ahli Firaun melainkan beri hadiah pula lagi, emas, perak, permata dan sebagainya kepadanya. Bukan takat boleh anak dia bawa balik rumah dia. Ni yang kata penyokong-penyokong Firaun, segala menteri dia, segala apa ni, biasalah tuan-tuan. Bila bos yang buat satu suka, semua orang suka. Bila bos yang buat satu tak suka, semua tak suka. Bila Firaun suka kat budak ni, Firaun suka dekat perempuan yang sanggup menyusu budak ni, pakat nak pergi bagi macam-macam ni. Pasal bos suka, kita kena suka. Pergi hantar emas, pergi hantar perak, apa ada nak bagi semua. Pasal apa? Bos tengok kita suka orang yang bos suka. Rupanya perangai ni daripada zaman Firaun dulu. Kan, perangai ni daripada zaman Firaun dulu. Tak ada pendirian. Kita kalau suka kat orang, kita tak suka dekat orang, kita ada pendirian. Kita suka pasal apa? Kita tak suka pasal apa? Bukan kita suka pasal orang suka dah. Kita suka dia pasal apa? Kita ada penjelasan dia. Oh dah, rupanya zaman ni dah ada dah perangai ni. Pakat pergi hantar emas, perak, hadiah, permata dan sebagainya. Maka adalah Musa tidak menyusu 8 hari di rumah Firaun tu dia. Dia kata 8 hari Nabi Musa tak minum susu. Tak jadi apa. 8 hari tak minum susu. Mai perempuan mana pun nak bagi susu tak mau tu. Sampailah hari mak dia main baru dia minum susu tu. Kononnya 8 hari dia tak minum susu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Kan, tak boleh cakap benda tu yang 2-3 hari ni sibuk orang cakap masalah budak mati dalam van tu.
Kan budak tadika naik van nak pergi tadika, kawan-kawan turun habis, dia seorang terlena atas bangku van tu. Driver van ni tengok-tengok macam budak kecil tu tidur atas bangku, tak nampak. Dia ingat tak ada dah, dia pun balik, terus berhenti kunci kereta. Lepas tu dia pergi buat kerja dia, nak tunggu tengah hari lagi lah pula nak pergi ambil budak-budak ni balik sekolah. Rupanya dalam van ada seorang mati budak tu. 2-3 hari ni pakai ada bincang dah, mati pasal apa? Adakah mati kerana kekurangan oksigen ke, ataupun mati kerana overheating, pasal panas sangat dalam van yang dikunci tutup rapat ke, macam-macam cerita. Tapi apapun kita tabik dekat mak bapak budak Allah yarham yang mati ni. Mak bapak kata apa? Kami redha dengan apa yang jadi. Kami kenal pemandu van yang duk bawa anak kami pergi sekolah ni, dia orang baik. Mak bapak kata macam tu. Kami tak ada masalah apa. Kami redha dengan ketentuan Allah. Kami tak ambil tindakan undang-undang apa-apa dekat pemandu van ni. Ada 2-3 orang kawan-kawan masa sama mengaji dengan saya di sekolah dulu, mereka pun lah jiran-jiran dia duduk sini. Mereka pun duk bagi tahu lah, cek dalam email lah. Ada orang kata dia sebagai pemandu van, dia kena buat head count. Dia berkata, ni manusia ni bila buka pintu terus bagi pendapat, tuan-tuan. Lari kita. Pendapat ni, yang kata pendapat ni, hak mengaji PhD cara PhD, hak ada MA cara MA, hak ada ijazah asas BA cara BA, cara bachelor, hak cara mengaji tak habis tapi cakap pandai pun hak cuba satu punya. Oh, jenuh tuan-tuan, jenuh. Kalau nak dengar ni ulasan orang ni, habis apa kat dia buat? Dia pun tak tahu mana pun, tapi dia ulas ni, lari hak PhD pun lari. Kan? Tak boleh ni, jadi dia tak boleh ambil kira tak kan? Jadi alhamdulillah apa? Mak bapak budak ni redha dengan apa yang jadi. Depa tak anggap ini kecuaian kawan yang bawa van. Depa cakap ini ketentuan Allah, kami terima semua. Dan kebetulan budak bawa van ni budak baik. Ini tuan-tuan kita nak ambil pengajaran. Baik. Firman Allah, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haq. Maka kami kembali akan dia kepada mak dia. Itu dia Tuhan kata. Hak kami janji tadi ni, kami janji kata Musa akan dikembalikan kepada mak dia. Kami kembalikan dia kepada mak dia supaya suka hatinya dengan jumpanya semula. Atas pengorbanan mak dia, atas keyakinan mak dia kepada janji Allah, kami bagi balik. Musa balik ke dalam dakapan mak dia. Balik semula ke rumah dia. Dan hilang duka cita. Ya ketika itu juga. Mak dia yang tadi ni kata hati ni dah luruh dah. Fikiran, jiwa, perasaan dah jadi kosong dah. Dia duk ingat anak dia aja. Mak yang tadi ni macam tu keadaan dia. Kini sudah hilang segala duka cita. Dan supaya ketahui ya bahawa janji Allah dengan kembali itu adalah yang sebenar. Yakin mak dia, rupa-rupanya Allah kalau dia janji, sungguh macam yang dijanji Tuhan nanti dah. Yakin mak Nabi Musa ni. Maka tiada boleh menyalahi akan janji Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak menyalahi janji Allah ni. Firman Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka, yang ni kebanyakan manusia, tak yakin dengan Allah boleh sempurnakan janji. Tidak. Dia selit sikit. Tuhan dia selit sikit tu. Tuhan lepas dia cerita ni apa yang jadi dekat Nabi Musa, dekat mak dia, dekat bercerita semua, Allah Subhanahu wa taala dia selit sikit. Dia kata walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi yang kata manusia ni kebanyakan mereka tak yakin dengan janji Tuhan. Lagu kita lah, kita bukan yakin dengan janji Tuhan. Kalau semua orang ada ni yakin dengan janji Allah, sami'na wa ata'na, kita akan jadi macam tu. Mai aja ayat Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Mai aja hadis Nabi, tengok hadis Bukhari, hadis Muslim, sami'na wa ata'na, kami dengar apa Nabi kata, kami taat. Habis cerita. Hak duk bunyi ngok-ngek. Quran tu ada terang-terang depan dia duk ngok-ngek. Hadis Nabi terang-terang tu ada, dia nak kona ni. Ini orang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik, dan tiada ketahui Maryam itu saudaranya, yakni saudara Musa. Dan ini ibunya, dia kata. Sampai macam tu sekali. Maka duduk Musa pada ibunya sampailah. Yang tu saya pun tak tahu apa tu. Fa, ta, mim, la, ha, mim tu apa tu.
Kalau fatama lahu ni maksudnya sampai selesai semua. Duduklah Nabi Musa ni dengan mak dia sampai selesai semua. Maksudnya sampai dia terima kasih sayang, terima minum susu, terima apa semua, terima sempurna semua, dengan jalan dibayar gaji pula 1 dinar sehari. Dia ni mak kepada Nabi Musa. Dia bagi susu dekat anak dia, dapat gaji pula daripada Firaun. Sampai macam tu sekali Tuhan bagi balik kat dia. Maka tak kala selesai semua tu, dibawa kepada Firaun. Dah selesai dah, dia pun dah elok balik, barulah dibawa balik kepada Firaun untuk diperbelah Musa di atas rumahnya. Dah Musa ni dah jadi besar, gagah, sihat, dah jadi budak cerdik dan sebagainya, pergi hantar balik ke rumah Firaun. Pasal apa? Firaun mau balik lah. Dia kira budak tu hak dia punya. Tak apalah, dah tempoh masa untuk nak duduk dengan mak tu dah selesai dah. Kurang-kurang dia kata apa? 2 tahun dalam Islam. Dalam ayat cerita wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu, fisal ni maksud cerai. Wa fisaluhu fi amain. Tempoh cerai susu satu-satu budak itu amain, 2 tahun. Tempoh cerai susu satu-satu budak itu amain, 2 tahun. Komplit dia menyusu dengan mak dia 2 tahun, itu sudah kira okey. Dah okey dah budak tu, dah boleh dah ni. Maka lepas pada tu dibawa balik ke tempat Firaun, diperbelalah Musa di atas rumah Firaun, sehingga dikata Musa itu anak Firaun. Sampai satu tahap orang ni kira kata Musa anak Firaun. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam istana Firaun, dia main, dia besar, dia belajar, dia apa, semua dalam istana Firaun. Orang nampak dia ni macam anak Firaun, maka orang kata Musa anak Firaun. Naik kenaikan Firaun, makan makanan Firaun, dan tempat duduk Firaun itu dia boleh duduk selama 30 tahun duduk dalam istana Firaun. Apa hak Firaun punya dia punya, kira lagu tu kan? Kereta Firaun dia boleh naik tempat duduk singgah sana Firaun tu, dia boleh lari pergi duduk jadi raja tak? Sebelum Pak Damai dia turun balik, bebasnya Musa di dalam istana Firaun ni 30 tahun dia membesar dalam istana Firaun. Firman Allah, walamma balagha ashuddah, dan tak kala sampai waktu sempurna kuatnya dan juga akalnya, iaitu umur 30 tahun. Sampai umur 30 dia dah jadi kuat, sempurna dah. Orang gagah dah, orang hebat dah umur 30 ni. Tengah muda, tengah kuat. Lari daripada Firaun kerana Firaun hendak bunuhnya. Jadi satu hal pada masa tu, dia cabut lari daripada istana Firaun sebab sudah jadi satu kes. Apa dia? Sebab Musa sudah bunuh satu Qibti, iaitu tukang masak Firaun. Dia sudah pergi buat satu hal pula. Dia pergi tabuh tukang masak Firaun, bangsa Qibti ni. Tabuh bukan nak bunuh. Tabuh kawan tu lemah jantung ke, ada stroke ke, tarik sawan ke apa, tak tahu. Dia bagi-bagi, terus padam di golok. Jadi macam tu. Nanti cerita kat kita. Maka pergi nikah dengan anak Nabi Shu'aib di Madian 10 tahun. Lepas pada jadi kes tu, dia jumpa depan hidung tengkar seorang Bani Israel, keturunan Nabi Musa. Seorang lagi tukang masak ni Qibti ni keturunan Firaun. Depa ni duk bergaduh ni. Jadi punca pergaduhan tu, Qibti ni jahat. Depa nak memperkulikan Bani Israel ni. Jadi Nabi Musa atas sifat dia pun Bani Israel, bila tengok orang dia kena perkuli ni, dia naik angin lah. Dia masuk campak, tabuh mati kawan tu. Ini cerita yang jadi. Jadi lagu tu dia takutlah. Dia rasa dia dah buat satu kesalahan. Lari pergi ke satu tempat nama Madian. Di Madian, kerana masa tu ada satu Nabi lagi, Nabi Shu'aib alaihissalam. Tuan-tuan tengok time tu berapa Nabi tu ada. Setahun sebelum Nabi Musa, Nabi Harun tu ada. Lepas main Nabi Musa. Dalam masa yang sama di tempat tepi aja di Madian ya, Nabi Shu'aib pula tu ada. Punya ramai Nabi tu ada pada satu time tu. Dia sampai di sana, jumpa anak dara Nabi Shu'aib. Nanti cerita dia ada juga. Sekali lagi nanti main abang kata, jumpa anak dara Nabi Shu'aib. Anak dara ni orang perempuan, golongan yang lemah. Maka dia tolong. Dia tolong lagu mana ke apa ke. Rupanya kena anak Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib pula tengok dia kata nampak maco juga lah Nabi kan. Mesti segak lah Nabi. Nabi ni mesti Allah bagi jadi segak. Tengok dia kata kalau buat menantu pun nampak kasang juga dia ni. Ya, maka akhirnya ringkas cerita menikah dengan anak Nabi Shu'aib.
10 tahun duduk dengan Nabi Syuaib. Tu dia abang sikit dulu. Firman Allah, wastawa atainahu hukma wa ilma. Dan cukup umur ia 40 tahun. Duduk dengan Nabi Syuaib 10 tahun, komplit umur dia 40 tahun. Kami datang akan dia hikmah dan ilmu agama dahulu daripada jadi Nabi. Dia main umur 40, Allah bagi jadi Nabi. 40 ni penting rupanya tuan-tuan. Umur 40 ni penting. Itu sebab dalam hadis cerita apa? Penduduk Madinah sebelum umur 40, kalau dia nak start menyaga ke apa ke sebelum umur 40. Sekira-kira mencicah umur 40, dia cut down by half. Setengah daripada aktiviti dia tu, dia berturun. Dia tumpu kepada ibadah kepada Allah. Kita ni 50 baru nak pulun. Yang tu yang jadi lembu kita ni. Kan? Penduduk Madinah zaman Nabi dulu, selepas Nabi wafat, zaman sahabat, mereka macam tu. Nak pulun, nak buat kerja, nak apa pun sebelum 40. Sekira-kira mencicah umur 40, mereka ni dah stable dah. Kehidupan mereka dah okey dah. Dah mantap dah, ekonomi pun dah stable, apa semua dah cantik. Pergi aja umur 40, mereka slow. Mereka punya speed dunia ni mereka dah slow dah. Sebahagian besar dah bagi untuk akhirat. Pasal apa? Pasal lepas 40 ni memang anytime. Anytime macam-macam benda boleh jadi. Lepas 40 dia main sakit, tinggal. Duduk lama sikit bangkit capek. Ada main. Lepas umur 40. Duduk tak duduk, pergi test. Weh, darah tinggi pula dah duduk main. Kencing manis ada sikit. Jantung pun duduk buat pasal. Menyangkui baru 4-5 debu, dia pucat muka satu macam nak buat. Jadi lebu ni pergi cek tengok 3-4 saluran tersumbat. Ni semua cerita lepas 40. Ni semua cerita lepas 40. 40 tu umur matang seseorang manusia. Nabi Musa AS sampai umur 40, Allah bekalkan dekat dia, wa atainahu hukman wa ilma. Kami bagi dekat Nabi Musa ni hikmah, kami bagi dekat dia ilmu, kami bagi dekat dia benda-benda yang mencukupi untuk dia untuk nak jadi pemimpin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti itulah kami balas segala orang yang buat baik. Yakni seperti yang dibalas Musa akan ibunya itu, kami balas balik. Segala kebaikan yang mak dia buat, yang dia buat, Allah balas. Wa dakhalal madinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Maka masuk Musa akan kampung Fir'aun yang bernama Minfi. Min nunfa tu Minfi. Ketika lalai daripada ahlinya, yakni waktu Qailulah. Berapa kali dah bulan ni jumpa Qailulah ni. Qailulah ni maksudnya waktu lepas sembahyang lohor. Itu dia panggil waktu Qailulah. Waktu tu menjadi amalan di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Tidur sat. Dia panggil waktu tu waktu Qailulah. Lepas sembahyang lohor, sunat tidur sat. Tidur sat pada time lepas zuhur ni, dia panggil waktu Qailulah. Dia kata Nabi Musa masuk balik ke dalam kampung Fir'aun ni pada waktu tu, lepas lohor ni. Kemudian daripada raibnya satu tempoh masa, maka dapat ia padanya 2 laki-laki duduk berkelahi. Satu Qibti, tukang masak Fir'aun, dan satu lagi Bani Israel. Dia flashback balik tadi punya cerita. Fasal punca dia apa dia? Qibti suruh Bani Israel angkat kayu api. Angkat kayu api dapur Fir'aun. Punca dia yang tu aja. Apa dia? Qibti ni, dia keturunan Fir'aun. Walaupun dia tukang masak, tapi dia keturunan Fir'aun. Maka dia arah Bani Israel ni, dia arah pergi angkat kayu api buat main dapur. Bani Israel ni pun dia berasa dia besar juga. Pasal apa? Pasal anak angkat Fir'aun tu keturunan dia. Jadi madi-madi nak berasa kuat. Qibti kata dia keturunan Fir'aun. Walaupun dia kerja koman, tapi dia keturunan raja. Yang kawan ni pula apa? Dia kata, yang aku koman ke? Aku Bani Israel. Musa yang disayangi oleh Fir'aun dan bini dia tu, Musa tu keturunan aku. Apa pula nak suruh aku angkut kayu api? Angkut sama-sama tak apa, dia kata. Jangan dia suruh aku seorang. Punca yang tu. Punca tu. Dia kata, hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Dia kata hak ni daripada kaumnya. Nabi Musa tengok, dia ni Bani Israel ni kaum aku, dia kata. Dan ini daripada seterunya. Ni duk nak pukuli orang ni, Qibti ni daripada keturunan Fir'aun. Ini seteru, dia kata. Kata Ibnu Abbas, waktu besar Musa sebagai anak angkat Fir'aun, tertegah Bani Israel daripada kena zalim Qibti. Dalam tempoh masa Nabi Musa duk membesar dalam istana Fir'aun tu,
Bani Israel ni korang dah duk kena pukuli. Pasal apa? Pasal Musa keturunan Bani Israel. Maka nasib Bani Israel terbela sikit pada masa tu. Kerana diketahui Musa tu daripada mereka itu, yang ni daripada Bani Israel. Dan 9 orang Bani Israel ikut jalan Musa. Maka tak kala lihat Musa dirinya atas sebenar, tinggal Musa akan Fir'aun dan kaumnya. Ini dia flashback balik sikit aja. Bila dah jadi punca macam tu, dia masuk campur, dia bagi penampak mati pergi kawan tu. Bila nampak keadaan nak jadi kelang kabut tu, dia lari keluar daripada istana Fir'aun. Lari keluar pergi kematian tadi ni. Sehinggalah takut mereka itu daripadanya. Tiada masuk mana-mana kampung melainkan bersembunyi. Firman Allah, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka minta tolong mereka itu daripada kaumnya atas mereka daripada seterunya, melepas daripada suruh angkat kayu api tadi. Dia kata cerita tadi dia sambung balik. Maka kata Musa kepada Qibti itu, lepas dia. Ni cerita dia masuk campur. Dia kata dia, duk pukuli dia pasal apa? Nabi Musa pun cengeng. Yang duk pukuli dia pasal apa? Dia tanya macam tu. Lepas dah. Jangan duk arah dia suka hati yang. Lepas dah, dia kata. Maka jawab Qibti itu, aku ingat hendak taruh atas engkau. Qibti ni pula bila Nabi Musa pergi songai dia macam tu, dia jawab balik dekat Nabi Musa. Dia kata, jangan masuk campur. Jadi dengan hang ku bagi kayu 3 tengah tu. Macam tu lebih kurang dia. Nabi Musa ni bila tengok dia masuk campur, dia kata kat Qibti ni yang hampir nak pukuli budak ni pasal apa? Hang tukang masak. Hang angkat minta tolong tak apalah, yang pergi suruh dia angkat semua pasal apa? Bila kata lagu tu, Qibti ni kata balik dekat Nabi Musa. Dia kata, aku bagi tangan dekat hang sekali hang. Ini cerita dia. Apa jadi? Fawazakahu Musa. Maka tumbuk akan dia oleh Musa dengan tangannya. Cari pasal betul. Dia kata, aku tak pernah buat orang hang saja. Dia sebut saja tu pun. Hang saja nak suruh aku jadi jahat. Dia kata. Apa dia buat? Berdebak dia bagi sebiji. Adalah Musa sangat kuat. Dia kata. Faqadha alaihi. Maka hukum atasnya. Yang ni matilah Qibti itu. Dan Musa tiada kasat nak bunuh. Dan ditanam dalam pasir. Dia bagi sebiji mati. Mati pula. Dia kata, awak ni kena sedah mati terus ni. Takutlah dia pun. Bunuh ni mau tak takut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur malam mimpi bunuh orang pun peluk. Kita ni kalau tidur malam mimpi kata kita bunuh orang, bangkit peluk. Duk lari tu. Bunuh tu tak teruk. Duk lari pada orang duk cari itu yang teruk. Nabi Allah Musa alaihissalam dia bagi sebiji mati merojek pergi kawan tu. Allah, dia kata. Ni nak jadi cerita besar lah ni, dia kata. Apa nak buat? Heret mayat tu pergi korek taman dekat tamuih habis kat sana. Habis dia kata. Qala hadha min amali syaitan. Maka kata Nabi Musa, ini daripada kerja syaitan yang membangkit marah akan aku. Sedang balik. Dia kata, awaklah aku pergi buat sampai macam tu, dia kata. Ni yang kata manusia ni, walaupun Nabi manusia, dia akan lalu benda-benda macam ni. Dah pergi buat dah benda yang tak patut ni, lepas tu duk Allah, dia kata, awaklah aku pergi sampai macam ni. Kalau aku jentik telinga pun cukup dah tadi ni, dia kata kan. Yang aku pergi demah dia. Dia kata, ni betul-betul aku ni dah terkena dengan syaitan. Syaitan bagi aku marah membuak-buak tadi ni, aku pergi pediah dia sampai macam ni. Roh pula hamba Allah ni. Dia kata, awaklah aku ni. Innahu aduun mudillun mubin. Bahawasanya syaitan ini seteru yang dalalah, yang sesat. Yang nyata sesat dia bagi anak Adam. Maka tak kala ketahui Musa akan dirinya bersalah. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Kata ia, wahai Tuhanku. Dia dah tahu dah dia silap dah pergi bunuh orang. Maka Nabi Musa pun kata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah zalim akan diri aku sendiri dengan bunuh Qibti dengan tak ada sebab. Bukan ada pasal dengan aku pun yang aku pergi jadi sangkut ni, dia kata. Bukan ada pasal pun. Qibti ni masalah dengan budak ni. Budak ni panggil aku minta tolong. Yang aku tak ada kena mengena ni, pipi masuk pipis. Dia kata, tak patut benda ni jadi macam ni. Maka ampunlah olehmu akan daku, ya Allah. Maka ampun Allah Ta'ala bagi. Dia minta ampun dekat Tuhan. Tuhan approve lah tu juga. Tuhan kata, hang diampunkan.
dapat pengampunan daripada Allah, bahwasanya ialah Tuhan yang amat mengampun lagi amat rahim selama-lama. Firman Allah, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, dengan barang nikmat yang telah engkau kurnia atas aku itu, maka tiada aku menolong lagi bagi segala orang kafir kemudian daripada ni. Jika engkau pelihara aku, maka ini menunjukkan Israel itu sebenarnya kafir. Maka tak kala kehilangan Qibti tukang masak, dicari dia, maka tiada jumpa dan tiada ketahui ke mana-mana. Dan Musa naik ketakutan. Tadi dia cerita apa? Dia kata lepas daripada Nabi Allah Musa AS bunuh, dia menyesal, dia minta ampun dekat Allah, dia janji depan Allah. Nabi Musa janji depan Allah, dia kata apa? Ya Allah, dia kata, aku dah bunuh orang, tetapi engkau ampunkan dosa aku yang besar ni, bunuh orang ni. Itu nikmat besar yang engkau bagi dekat aku. Aku janji, lepas ni aku tak campur dah soal orang bergaduh, nak pergi bercampur apa semua, aku tak buat dah benda tu lepas daripada ni. Lebih-lebih lagi, orang yang aku pergi tolong ni kafir, dia kata. Bani Israel hak kata bangsa sama dengan dia tu bukannya beriman, kafir kau tu, tapi sama bangsa. Dia kata aku tak tolong dah kalau orang bergaduh lepas pada ni. Maka itu menunjukkan Bani Israel yang dia tolong itu kafir, dia kata. Baik, kemudian dia main cerita lain. Maka tak kala hilang Qibti tukang masak tu, hilanglah. Masa dia bunuh-bunuh, dia pergi korek lubang kambing tengah-tengah. Fir'aun ni tak duk suka makan masakan kau tu. Duk makan-makan buat makan tak sedap lah dia ni. Siapa masak ni? Panggil tukang masak main-main duk ketang depan Fir'aun. Fir'aun tanya, awak ni makanan kau duk tak sedap lah ni. Tukang masak ni pun dia kata, ampun tuanku, sebenarnya hak duk masak dulu orang lain, dia kata. Hak duk masak dulu tukang masak lain, dia ni tak tahu hilang pergi ke mana. Dia tak ada tu, saya lah duk masak. Patut tak sedap, dia tahan pergi cari main kawan hak duk masak sedap ni. Ni nak main cerita Raja Besi orang Bali pula lah kan. Kan duk makan sedap pasal apa kan. Rupanya jari luka duk titik darah masuk kan. Jadi tak ada kata. Cari, dia kata aku mau juga tukang masak tu main masak makanan dekat aku. Maka apa jadi? Dia kata maka dicari dia ni. Dicari tukang masak itu, tiada jumpa dan tiada ketahui ke mana-mana. Tak jumpa lah kambuih di dalam tanah senyap dah. Tak jumpa. Lepas tu tanya siapa pun tak tahu dia ni pergi mana. Dan Musa naik takut. Musa ni pula dia kata, isat lagi pecah rahsia. Kata aku bunuh, dia kata. Takut lah masa kawan buat salah. Duk takut. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka jadilah Musa dalam kampung itu takut dia. Takut. Dia kata tahu ke Firaun kata aku bunuh tukang masak dia. Habis aku tak tahu nak pergi tang mana. Maka nanti-nanti rasa apa yang hendak kena akan dia daripada pihak Qibti yang mati itu. Duk tunggu tengok apa nak jadi. Mungkinkah orang boleh tahu kata aku yang bunuh tukang masak Qibti ni. Duk tunggu tengok apa nak jadi. Fa idzal ladzi tansarahu bil amsi yastasrihu. Maka tiba-tiba jumpa pula mereka yang minta tolong petang kemarin itu. Lepas pada tu jumpa pula ni Bani Israel yang nak bergaduh dengan Qibti ni, jumpa pula lagi sekali esok ni. Minta tolong pula atas Qibti lain pula. Oh dia ni kaki gaduh rupanya. Kemarin dia pergi bergaduh dengan Qibti tukang masak ni. Musa dah pergi masuk campur, demah Qibti ni mati pergi. Esok tu jumpa pula Bani Israel ni, jumpa dia nak bergaduh dengan Qibti lain pula. Serupa juga, dia panggil Nabi Musa suruh tolong dia juga. Nak jadi lagi sekali, hak kemarin punya cerita, nak jadi lagi sekali. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Berkata baginya oleh Musa, Nabi Musa katakan dia bahawasanya engkau ni sesat yang nyata, jahat perbuatan engkau petang kemarin dan hari ni pun sama. Nabi Musa kata, hang lah yang paling tak guna aku jadi duk takut lah ni, hang punya pasal. Hang pergi bergaduh dengan orang, panggil aku masuk campur, mati di kawan tu, lah aku dalam susah. Hari ni hang nak bergaduh dengan orang lain pula, hang nak suruh aku tolong hang lagi sekali. Nabi Musa kata lagu tu, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Maka tak kala hendak Musa bawa pukul dengan Qibti, seteru keduanya itu. Nabi Allah Musa alaihissalam pun tengok Qibti tu duk jegir-jegir aja, dia tak pukul lagi, macam nak pukul aja. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Maka kata pula Bani Israel itu, ya Musa, adakah engkau kehendak bahawa engkau bunuh aku pula
dia jadi salah faham. Salah faham macam mana? Bani Israel ni duk tengok Nabi Musa duk jegir-jegir, dia ingat Nabi Musa jegir kat dia. Cerita dia lagu tu. Dia ingat Nabi Musa duk jegir kat dia. Nabi Musa jegir dekat Qibti tu nak suruh lari lah. Dia tak mau pukul dah. Dia jegir nak suruh lari. Dia ni duk ingat Nabi Musa ni nak pukul dia. Seperti barang yang engkau bunuh nyawa dengan petang kemarin. Dia ni duk ingat Nabi Musa nak marah kat dia. Pasal tadi marah dia. Tadi Nabi Musa kata dekat dia, hang punya pasal, hang bergaduh dengan Qibti, hang panggil aku masuk campur. Aku masuk campur, Qibti tu matilah, aku dalam susah. Hari ni hang nak suruh aku ni hang lagi. Walaupun dia marah dekat Bani Israel ni, dia nak marah dekat Qibti, nak suruh jalan bang. Jangan duk tunggu, saya lagi jadi pasal. Bani Israel ni duk ingat Nabi Musa nak marah kat dia lagi. Bila dia takut Nabi Musa ambil tindakan apa-apa kat dia, dia pergi buka rahsia ni. Dia kata apa? Dia kata, hang nak bunuh aku pula ke? Bani Israel ni kata, hang nak bunuh aku pula ke? Kemarin dah hang bunuh Qibti. Dia pergi buka rahsia ni. Kemarin hang pergi bunuh Qibti, hari ni hang nak bunuh aku pula ke? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Tiada engkau kehendaki melainkan bahawa engkau jadi sombong dengan bunuh pukul di dalam bumi. Dia hidup beletiak dekat Nabi Musa pula. Hang nak jadi gangster ke? Hang nak jadi kaki pukul ke? Kemarin hang pukul orang ni, hang nak pukul pula hari ni. Bani Israel kata, bukan Qibti kata. Bani Israel ni kata. Maka tiada kira-kira dan tiada engkau kehendaki bahawa jadi daripada orang yang berbuat maslahat di dalam bumi. Dia kata, tak usahlah dia bunuh orang. Aku kemarin minta hang tolong masuk campur, bukan suruh bunuh dia. Yang hang pergi bunuh dia buat apa? Dia salahkan Nabi Musa. Maka terdengar oleh Qibti tadi akan yang demikian itu. Qibti hang nak bergaduh dengan dia tadi, dengar benda ni. Dia kata jadi rupa-rupanya Qibti tukang masak hak hilang ke cari tak jumpa ni, rupanya Musa bunuh lah. Qibti dia pun Qibti, adik-beradik. Bila dengar tu apa jadi, maka pergi dia berkhabar pada Firaun yang bunuh Qibti tukang masak itu adalah Musa. Pecah rahsia. Dia lari pergi istana Firaun lah tu juga. Masa tu tuan-tuan, tukang peti kayu tadi pun duk kira nak pergi report saja. Qibti ni pun nak pergi report saja. Pasal apa? Bila pergi report dekat Big Boss ni dapat imbuhan, dapat duit. Lari pergi habang dekat Firaun. Maka suruh Firaun akan segala tukang bunuh dengan bunuh Musa. Firaun dengar-dengar, dia kata budak ni aku duk bela dia jolok mata aku. Rupanya ni lah orang yang bertanggungjawab atas kehilangan tukang masak aku ni, yang aku tak lalu makan hari ni. Inilah orang yang bertanggungjawab. Dia kata apa? Hampa pergi cari dia, awak main kat aku lah. Aku nak bunuh Bang Musa ni. Waja'a rajulun min aqsal madinata yas'a, dan datang satu orang laki-laki daripada ujung negeri berlari kepada Musa, bawa khabar bahawa orang nak bunuh Musa sebab dia bunuh Qibti petang kemarin. Ada pula geng Nabi Musa pun ada juga. Dengar lari mai habaq pula dekat Nabi Musa. Lari mai habaq pula dekat Nabi Musa. Dia kata apa? Dia kata, Musa, kalau nak cabutlah ni. Dia kata, jangan tunggu. Pasal apa? Aku dah dengar dah tadi, Firaun dah bagi arahan. Dia padu cari hang lah ni. Hang lambat, dapat kat depan hang habis. Hang lari bang, dia kata. Maka tak kala jumpa Musa, dia kata, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Maka berkata kawan hak lari mai dekat Nabi Musa ni, dia kata, wahai Musa, bahawa orang besar-besar Firaun menyuruh-nyuruh mereka dengan engkau supaya dibunuh mereka itu akan dikau. Orang duk cari hang nak bunuh. Maka keluar olehmu daripada negeri ni bahawa aku bagi engkau nasihat. Dia kata, aku nak nasihat hang lari lari. Hang tak lari, dapat kat depan habis. Maka makna menyuruh itu ialah menyuruh setengah akan setengah bunuh Musa. Dia kata, aku duk dengar dah di sana tadi. Masing-masing duk sembang sama-sama mereka nak bunuh hang. Hang tolong lari lah ni. Maka bersetuju sekaliannya. Mereka semua memang nak bunuh hang. Hang tolong lari lagi. Dia kata. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka keluarlah Musa daripadanya halnya takut, mengintai-ngintai ia akan sampai orang yang cari. Dia pun dengar-dengar macam tu nak lari. Duk tengok kiri kanan, mai dak lagi orang nak bunuh dia. Nabi Musa dalam keadaan takut tu. Ataupun pertolongan daripada Allah. Kalau tak kena bunuh pun, adakah Tuhan nak tolong aku dalam keadaan macam ni? Nabi Musa dalam keadaan macam tu. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Maka kata Nabi Musa, wahai Tuhanku,
lepaskanlah akan aku daripada kaum yang zalim ini, yakni kaum Fir'aun. Maka berjalanlah Musa pergi daripada tempat. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti dah. Ini juga cerita dia pusing kan. Dia habaq, dia flashback, dia habaq, dia flashback, dia habaq, dia flashback. Jadi kalau kita tak ikuti, kita jadi confused. Kalau kita tak ikuti, kita jadi ni apa? Cerita ni tadi kata pergi menikah dengan anak Nabi Syuaib lah. Ni patah balik main cerita bunuh Qibti, main kat mana pula. Betul-betul dia bunuh orang dulu baru dia pergi ke? Dia pergi dulu baru balik bunuh orang, dia jadi pening lah tu. Cerita dia tak ada apa yang pening. Cerita dia Nabi Musa ni disusukan oleh mak dia. Lepas dah dia ni nampak cerdik sikit, mak dia pergi hantar balik duduk dalam istana Fir'aun. Duduk dalam istana Fir'aun tu bebas. Apa hak Fir'aun punya dia boleh pegang semua. Kenderaan Fir'aun ke, tempat duduk Fir'aun ke, pinggan mangkuk makan Fir'aun ke, sampai orang kata dia anak Fir'aun. Musa ni punya bebas dalam istana Fir'aun ni sampai macam tu. Sampai umur 30 dah jadi sihat elok, jadi insiden ni. Jadi benda ni. Benda apa jadi? Jadi cerita dua orang duk bergaduh, Qibti dengan Bani Israel. Dia masuk campur, dia tabuk Qibti ni mati. Bila mati tu, dia dalam susah. Pasal apa? Dia dah bunuh orang. Dia pergi tanam sengah-sengah, duk takut. Dalam pada tu jumpa pula kawan hak dia tolong kemarin ni nak bergaduh dengan Qibti lain pula. Jumpa pula. Bila jumpa pula, kawan ni nak bergaduh dengan orang lain pula, dia marah lah. Kau ni hang ni apa ni? Kemarin hang nak bergaduh dengan orang, aku masuk campur, aku jadi susah. Hari ni hang nak bergaduh dengan orang lain pula, nak suruh aku masuk campur juga kan? Dia duk marah lagu tu. Bila duk marah lagu tu, kau takut. Bani Israel ni takut. Dia takut Musa pergi buat dia buka rahsia. Dia kata, hang jangan buat aku. Takkan hang nak buat. Kemarin baru hang dah bunuh dah satu Qibti tukang masak. Bila dia disebut Qibti hak dia nak bergaduh tadi dengan Qibti ni lari pergi habaq dekat Fir'aun. Fir'aun mengarahkan orang suruh main tangkap Musa kerana nak dibunuh Musa. Dalam keadaan macam tu Nabi Musa kata, qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Cerita dia banyak tu ya. Punya panjang, ayat kitab lama ni punya panjang, dia nak habaq banyak tu ya. Lepas ni insya-Allah dia akan masuk pula cerita dia lari. Nabi Musa lari pergi ke negeri yang kata Madian, tempat Nabi Syuaib. Baru dia balik pergi cerita tu balik. Bila sampai di Madian ni, jumpa anak dara Nabi Syuaib 2 orang, duk bawa kambing, duk tunggu nak bagi minum kambing di satu telaga. Tapi ramai sangat orang duk di telaga tu, sampai giliang mereka punya turn tak sampai-sampai. Nabi Musa sampai di situ, dia duk perhati tengok. Dia duk tengok hal lain semua laki-laki duk tuntun kambing. Perempuan ada 2 orang duk pegang kambing tapi tak boleh nak pergi dekat tempat minum air. Dia tanya budak-budak perempuan ni, apa hal dengan hampa ni? Dia kata, kami ni bawa kambing ni nak pergi minum, tapi duk tunggu dah sekerat hari dah tak dapat peluang nak bagi kambing minum lagi. Okey, tak apa. Dia kata, mai dia tolong. Dia tolong tu berlaku satu keajaiban di situ. Berlaku satu keajaiban, insya-Allah kita baca bulan depan. Apa keajaiban yang jadi tu? Tu hak dia tolong. Yang kata Nabi Musa tolong anak Nabi Syuaib. Dia tak tahu kata ni anak Nabi Syuaib. Dia tolong tu dengan satu keajaiban. Dia tolong. Dan selesai depa ni. Dia tanya, hampa ni siapa? Betul-betul dia kata, kami ni, pak kami ni syekhun kabir. Pak kami ni tua sangat dah. Patut-patut pak kami yang bawa kami main ni. Tapi dia tua tak larat. Maka kami lah kena bawa main. Okey, tak apa. Dia kata, dia tolong dengan keajaiban tadi. Abang pergi balik. Bila anak dara ni balik, abang kat pak dia. Abang kat Nabi Syuaib. Pasal dia boleh balik awal daripada biasa. Walaupun dah tunggu lama, patut-patut lagi lama. Balik awal. Nabi Syuaib tanya, macam mana balik awal ni? Kambing minum dah lagi? Kata minum dah. Cepat pula hari ni kata. Keluar cerita hero ni lah. Tadi ada satu hero main tolong kami. Cerita nak jadi kami. Nabi Syuaib tanya, siapa dia? Cara dia ni terang dengan keajaiban tu, dia tahu. Dia katakan anak dara dia, abang panggil main hero tu pun nak tengok. Ke depan ni cerita cantik. Cerita cantik. Kan? Dia memang dia happy ending tau tu. Cantik, 10 tahun duduk dengan Nabi Syuaib. 10 tahun tu barulah dia balik semula kepada istana Fir'aun. Macam mana dia balik, apa jadi, kita akan tengok.